Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aziz Zana Alam dalam Pastikan Sahih, edisi Selasa 12 Julai 2022. Jangan kongsi berita palsu kerana tindakan itu boleh menyebabkan anda didakwa. Ayuh bersama-sama kita terapkan budaya tidak pasti. Jangan kongsi dalam usaha memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kesan buruk menyebarkan berita palsu. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Orang ramai diminta berhati-hati ketika membeli barangan dalam talian dengan tawaran harga rendah kerana berpotensi diperdaya dan menjadi mangsa penipuan pembelian barang dalam talian. Ikuti tips ini bagi mengelakkan anda menjadi mangsa seterusnya. Jangan mudah percaya dengan sebarang tawaran too good to be true. Seterusnya, sentiasa semak nombor akaun atau nombor telefon penjual di portal Semak Mule. Lakukan pengamatan sendiri dengan menyemak ulasan atau review dan komen pengguna-pengguna lain. Anda juga dinasihatkan agar membeli dari platform jual beli yang mempunyai ciri keselamatan dan terjamin serta elakkan perbuatan PM tepi atau berurusan luar dari platform yang disediakan. Pinjaman tidak wujud atau loan scam adalah penipuan yang digunakan sindiket untuk memperdaya mangsa dengan menawarkan pinjaman wang secara dalam talian. Sindiket akan menawarkan pinjaman yang mudah, cepat, kelulusan mudah, kadar bayaran balik rendah dan pelbagai tawaran yang too good to be true. Mangsa akan berhubung hanya melalui WhatsApp atau panggilan telefon sebelum diminta untuk membuat pelbagai bayaran bagi mendapatkan wang pinjaman tersebut. Mangsa seterusnya akan membuat bayaran ke beberapa akaun iaitu bank akaun keldai namun tidak menerima wang pinjaman tersebut. Orang ramai dinasihatkan agar menjadi peminjam yang bijak dengan menyemak nama syarikat, syarat sah pemberi pinjam wang berlesen, nombor akaun dan prosedur bagi pinjaman wang yang sebenar. Seorang remaja lelaki maut manakala rakannya cedera parah apabila motosikal ditunggang terbabas dan melanggar batu penghadang tepi jalan di Jalan Gasing, Petaling Jaya awal pagi semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintendent Ku Marshiman Ku Mahmud berkata, nahas pada jam 2.39 pagi itu berlaku ketika mangsa yang berusia 20 tahun dan rakannya 19 tahun yang membonceng motosikal tersebut sedang dalam perjalanan ke rumah. Katanya kemalangan berlaku apabila motosikal berkenaan terbabas ketika melalui selekoh jalan dan terlanggar batu penghadang tepi jalan. Menurut beliau, mangsa yang merupakan penunggang motosikal jenis Yamaha Y15ZR berkenaan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian manakala rakannya cedera parah. Ujarnya lagi, polis memohon saksi yang melihat atau berada di tempat kejadian untuk tampil ke Balai Polis Berhampiran bagi membantu siasatan. Berikut merupakan tindakan yang diambil dan dilaksanakan oleh KPDN HEP dalam membantras penyeludupan barang subsidi dan kawalan. Yang pertama, meningkatkan penguatkuasaan di sempadan negara terutamanya di Malaysia, Thailand. Seterusnya, melakukan operasi bersama agensi penguatkuasaan seperti Agensi Kawalan Sempadan Malaysia, AKSEM, Pasukan Gerakan Am, Polis dan juga tentera. Selain itu, KPDN HEP turut menerima maklumat dari unit-unit persikan kementerian serta mendapat kerjasama orang ramai sebagai penyalur maklumat. Berdasarkan situasi semasa di mana terdapat peningkatan kes termasuk kategori 3, 4 dan 5 serta subvarian Omicron BA.5 telah pun dikesan di Malaysia. Oleh itu, KKM menasihati orang ramai agar tidak lupa membuat penilaian risiko kendiri dan membuat pilihan serta mengambil tindakan yang memastikan mereka di sekeliling selamat dari ancaman COVID-19, terutamanya ketika musim perayaan. Bagi mengelakkan sebarang risiko jangkitan ketika melakukan aktiviti di musim perayaan, perjumpaan di luar adalah lebih digalakkan serta pastikan pengudaraan yang baik sekiranya berkumpul di dalam rumah. Pastikan juga jumlah mereka yang berkumpul adalah di dalam kelompok kecil dan menjaga jarak fizikal yang selamat. Dan selain itu, pakai pelitup muka dengan betul apabila berada dalam keadaan berisiko tinggi. Manakala langkah terakhir adalah dengan mendapatkan
menggalakkan vaksin COVID-19 serta menggalakkan orang tersayang mendapatkan suntikan vaksin termasuk dos penggalak. Baik, Hari Kebangsaan tinggal beberapa bulan sahaja lagi dan untuk itu keluarga Malaysia Teguh Bersama dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2022 bertepatan dengan konsep keharmonian keluarga Malaysia. Maklumat lanjut berkaitan tema, logo dan aktiviti Bulan Kebangsaan 2022 boleh didapati di laman web www.merdeka360.my. Baik, pastikan Sahih berehat lagi. Kita akan kembali selepas ini. Demi untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan negara sebagai pilihan pelaburan utama di rantau ini, ianya menuntut kesefahaman dan pengorbanan semua pihak untuk mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil dan lebih berterusan. Beta benar-benar berharap agar segala percaturan politik dapat diselesaikan segera demi untuk mengelak negara dari terus terjerumus ke kancah defisit keyakinan yang boleh menjejaskan imej dan masa hadapan negara. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih dan selain di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan syarian berita RTM. Baik, kita teruskan dengan segmen Semasa. Kerajaan tidak bercadang untuk menutup kembali sektor ekonomi seperti sebelum ini walaupun berlaku peningkatan kes positif COVID-19 sejak awal bulan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata langkah penting yang perlu diambil rakyat ketika ini adalah untuk terus mengamalkan kawalan kendiri selain mengambil dos penggalak bagi melindungi diri masing-masing. Kehidupan seperti biasa, tiada perancangan kerajaan untuk menutup sektor ekonomi dan sebagainya. Jadi kehidupan kita akan lalui seperti biasa, seperti yang ada pada hari ini. Cuma kitalah yang perlu mengambil tindakan untuk melindungi diri sendiri. Jadi sekali lagi lah saya nasihatkan siapa yang belum mengambil booster iaitu 7 juta tadi, silalah mengambil booster. Dan jika ada simptom kepada diri sendiri, cepat-cepatlah jumpa dengan doktor untuk mendapat kepastian sama ada dijangkiti atau tidak.
Tindakan tegas termasuk mengubah sistem bekalan akan diambil sekiranya masalah ketirisan minyak masak bersubsidi ke negara jiran terus berlaku. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang juga pengurusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi berkata langkah tersebut antara yang dicadangkan selepas siasatan pasukan khas tersebut mendapat bukti yang cukup berkait ketirisan minyak masak bersubsidi yang cukup besar ke negara jiran. Jelas Tan Sri Anwar, ketirisan yang berlaku menyebabkan pekan-pekan di negara jiran itu tidak putus bekalan minyak masak bersubsidi namun ia dijual pada harga antara 7 hingga 8 ringgit sekilogram. Kita dah ada cukup maklumat, tindakan sudah pun diambil kepada beberapa tapi ada lagi. Cuma nasihat kita tolong berhentikan sebab kalau sistem yang ada sekarang ini tidak juga dapat diperbaiki, saya akan mempertimbangkan merombak keseluruhan sistem bekalan minyak bersubsidi. Dan dia mungkin akan menjejaskan peluang perniagaan bagi setengah orang. Tapi kita tidak boleh mengutamakan beberapa peniaga, tapi kena mengutamakan rakyat. Kempen kebersihan masyair mencapai matlamat apabila jemaah haji Malaysia memberikan kerjasama dengan memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih dan juga selesa. Pencapaian itu bertepatan dengan slogan kebersihan mencerminkan kemakburan haji. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Said Abdul Rahman berkata, ini dibuktikan apabila kawasan ibadah di Arafah dan Muzdalifah ditinggalkan dalam keadaan bersih dan juga tersusun. Saya rasa bahawa hasil daripada kebiasaan mereka semasa kempen di Maktab dahulu di Mekah dan seterusnya apa yang telah mereka lakukan di Arafah dan juga di Muzdalifah, alhamdulillah setakat ini kita lihat bahawa para jemaah haji terus juga menjalankan usaha-usaha kempen kebersihan ini di perkhemahan di Mina. Stadium Shah Alam yang menjadi ikon kepada pembangunan sukan negeri tidak sepatutnya dirobohkan jika diselenggara dengan baik oleh kerajaan negeri, kata Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar. Beliau berkata adalah sesuatu yang mendukacitakan jika kerajaan negeri mengambil keputusan itu kerana pembangunan yang sedia ada sepatutnya diteruskan kesinambungan walaupun diterajui oleh kerajaan dan parti berbeza. Noh berkata sebagai anak Selangor, Stadium Shah Alam mempunyai nilai sentimental kepada dirinya dan juga rakyat negeri itu. Bagi saya rasa amat duka cita lah, bahawa dalam kita jadi pemimpin yang penting rakyat dan juga negeri. Jadi yang mana baik untuk rakyat patut diteruskan lah. Dan bukan diteruskan dan ditambah baik. Jadi adalah satu legenda dalam negeri Selangor, stadium yang agak besar, tak silap saya yang kata besar kat Asia ni. Yang besar. Jadi sayang kalau kita nak runtuhkan pula, nak buat yang baru pula. Jadi ini yang kita dalam perjuangan ini, tak kira siapa juga pemerintah, kesinambungan untuk kepentingan negeri Selangor harus diadakan. Orang ramai khususnya golongan B40, M40 golongan muda serta pembeli rumah pertama kini mempunyai peluang baik untuk memiliki kediaman menerusi Karnival Jom Beli Rumah 2022. Karnival Jom Beli Rumah 2022 yang dijadualkan berlangsung di Pusat Pameran Mid Valley Kuala Lumpur selama 3 hari bermula 15 Julai ini akan menawarkan 10,000 unit rumah mampu milik di seluruh negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Sri Rizal Marikan Naina Marikan berkata karnival itu dijangka memenuhi keperluan golongan yang tidak memiliki rumah dengan menampilkan hartanah mampu milik kepada mereka. Dapat kita kata semarakkan atau dapat kita cuba buka ruang lantai seluas-luasnya untuk rakyat Malaysia yang setelah melalui proses pemulihan setelah kita keluar daripada MCO dan setelah kita mula merasakan pergerakan-pergerakan ekonomi agar pemilikan perumahan ini dapat mendapat sambutan daripada kalangan pihak pembeli. Saya punya target adalah lebih kepada pembeli-pembeli kali pertama, sama ada B40 atau M40.
Kerajaan Sarawak merancang membina masjid-masjid baru yang menerapkan unsur seni bina masyarakat setempat yang berbilang kaum di kawasan penempatan baru yang bakal dibangunkan di Sibu. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata selain menggambarkan masyarakat majmuk di sebahagian Sibu, ia juga bertujuan untuk mendakwah dan memberi kefahaman tentang ajaran Islam kepada masyarakat bukan Islam. Menurutnya, konsep ini telah pun dilaksanakan oleh beliau dalam pembinaan sebuah masjid di kawasan Piasau di Miri selain Pusat Penerangan Islam IIC di Kuching sewaktu yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud menjadi Ketua Menteri Sarawak. Dengan kedua-dua premis itu menerapkan seni bina masyarakat Cina, berucap merasmikan Masjid Al-Kadim Sibu malam ini, beliau berkata perancangan ini telah dibincangkan dengan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap pengurusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu, Lakis Dr. Anwar Rabai. Baik, perkenal semula kedai khas untuk pembelian barang keperluan bersubsidi kepada golongan sasar itu antara cadangan yang boleh dipertimbangkan kerajaan bagi menangani isu kekurangan bekalan dan ketirisan dalam pasaran. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Yayasan Pembangunan Dasar dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, Dr. Zukri Idris menyatakan kewujudan kedai Malaysia atau kedai keluarga Malaysia contohnya adalah bagi membekalkan barangan kepada golongan sasar yang telah dikenal pasti. Kedai rakyat Malaysia ataupun kedai keluarga Malaysia sebagai contoh kerana kedai ini adalah hanya untuk membekalkan barangan kepada golongan yang telah dikenal pasti. Maka di sinilah kerajaan berfungsi untuk mengurangkan bebanan dan himpitan rakyat. Tak kala inflasi inilah satu fenomena global, masih ada ruang dan peluang untuk kita mengurangkan beban ataupun implikasinya kepada rakyat. Bercakap dalam program BIS Malaysia, jelasnya bagi mengurangkan tekanan inflasi terhadap golongan rentan, mekanisme subsidi bersasar harus dilaksana dengan lebih berkesan. Ini boleh dilakukan menerusi penggunaan aplikasi seperti MySejahtera. Dengan membangunkan aplikasi seperti itu, kerajaan boleh menyemak data dan memantau rekod penerimaan atau penyaluran barang bersubsidi secara telus sekaligus mengurangkan penyelewengan. Penjenamaan semula Batik Air selepas sedekat dikenali sebagai Malindo Air adalah satu usaha yang memberi banyak manfaat bukan sahaja kepada syarikat penerbangan itu tetapi juga industri aeroangkasa dan pengangkutan udara, kata Menteri Pangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Beliau menzahirkan ucapan tahniah kepada Batik Air kerana berjaya menyelesaikan usaha penjenamaan semula dan memperkenalkan Batik Air sebagai syarikat penerbangan baru dan berkembang selain menawarkan perkhidmatan kompetitif di Malaysia dan rantau Asia Pasifik. Wee berkata pelancaran pesawat Boeing 7378 oleh Batik Air adalah satu peristiwa penting dalam penerbangan Malaysia kerana ia akan menjadi syarikat penerbangan pertama di Malaysia yang mengendalikan pesawat itu. Beliau turut menambah kedudukan KLIA sebagai hub penerbangan juga telah berkembang dengan menawarkan sambungan terus ke hampir mana-mana bahagian rantau Asia Pasifik. Baik, Persatuan Pengusaha Kek Lapis Sarawak bercadang untuk mengadakan perbincangan dengan pembekal bahan kek tersebut dalam masa terdekat ini bagi mengelakkan peningkatan mendadak harga produk ikonik Bumi Kenyalang itu. Pengurusi persatuan itu, Zubaida Sahada, memberitahu bahawa mereka mahukan perbincangan yang menghasilkan situasi menang-menang bukan hanya antara pengusaha produk dan pembekal bahan tetapi juga tidak menambahkan beban kepada pembeli mereka. Selain itu, pengusaha kek lapis Sarawak yang kebiasaannya boleh menempah sehingga 20 papan telur ayam sehari, kini hanya boleh mendapatkan sehingga 10 papan sahaja dan ini turut menjejaskan kuantiti produk yang mereka boleh hasilkan. Katanya ahli persatuan turut terpaksa menaikkan sedikit harga jualan produk mereka dari RM10 dalam sebekas kecil kepada sekitar RM12 bergantung kepada jenis kek lapis berkenaan untuk memperoleh kembali modal mereka.
Baik, kerjasama Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM yang termeterai dengan dua universiti di Turki baru-baru ini dilihat dapat memperkasakan lagi pendidikan negara melalui aktiviti penghantaran kebangsaan khususnya dalam bidang akademik dan penyelidikan. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UTHM, Profesor Dr. Azmi Khamis berkata dua universiti itu ialah Istanbul Medipol University IMU dan Ankara Medipol University AMU. Jelasnya UTHM akan bekerjasama dengan IMU dan AMU berkaitan aktiviti penyelidikan dalam bidang saintifik dan teknologi, mobiliti staf akademik, staf pentadbiran dan pelajar, perbincangan simposium serta ceramah saintifik dan teknologi. Katanya lagi selain itu, kerjasama tersebut turut melibatkan perkongsian serta pertukaran penemuan akademik, penerbitan dan informasi pendidikan, peluang staf AMU bagi menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah PhD di UTHM dan lain-lain kerjasama yang akan dipersetujui kelak. Baik, sekurang-kurangnya 4 rumah di Kampung Jawa Perai, Butterworth mengalami kerosakan teruk selepas bumbung zinc kediaman itu diterbangkan angin dalam kejadian ribut pada kira-kira 5 petang semalam. Rumah kayu jenis berkembar itu bukan sahaja rosak di bahagian bumbung, malah 2 darinya turut mengalami kerosakan pada dinding luar. Seorang penduduk Asrul Afendi 40 tahun berkata ketika kejadian 3 dari 4 buah rumah itu tidak berpenghuni, manakala sebuah lagi didiami sebuah keluarga namun mereka tidak mengalami kecederaan kerana sempat menyelamatkan diri. Video kejadian ribut berdurasi kira-kira 20 saat itu tular di media sejak petang semalam. Selain kejadian, angin kuat dan hujan lebat turut melanda beberapa kawasan di Pulau Pinang. Sementara itu, keluarga Muhammad Hafiz Abdul Halim 35 tahun yang sedang mengadakan majlis kenduri akikah dan kesyukuran di kampung itu turut berdepan detik cemas selepas kemah majlis diterbangkan ribut ke atas pokok kelapa yang berketinggian kira-kira 20 meter di hadapan rumah. Baik, pastikan sahih berehat lagi. Kita kembali selepas ini. Kerajaan Tuanku kekal komited untuk melonjakkan prestasi perdagangan dan pelaburan negara, termasuk memastikan pelaburan langsung domestik terus dirangsang. Bagi mencapai matlamat ini, Kerajaan Tuanku akan terus memastikan urusan para pemain industri dipermudahkan dan sistem penyampaian perkhidmatan awam dipertingkatkan. Bagi tahun ini, Kerajaan Tuanku bertekad memacu ekonomi untuk mencapai pertumbuhan di antara 5.3% sehingga 6.3% sebagaimana yang diunjurkan. Kita berharap menjelang akhir tahun ini dalam masa 6 bulan, tahap pencapaian konektiviti 4G mesti capai 97%. Dan 7.5 juta premises fast. Juga we are almost there. Dan memastikan average speed 35 megabit per second seluruh negara. Kemudian untuk memastikan roll out 5G menjelang akhir tahun ini, sekurang-kurangnya 30% daripada kawasan berpenduduk, dalam proses nak capai 80% dalam masa 3 tahun kawasan berpenduduk. Dan sudah tentulah juga berkaitan dengan pemilikan peranti bagi kumpulan yang kurang berkemampuan sama ada IPTA, IPTS. Itu antara sasaran dalam bidang yang berkait dengan telekomunikasi. Saksikan siaran langsung perasmian Hari Peneroka Felda 2022 Peringkat Kebangsaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 14 Julai 2022. Pukul 10 pagi bertempat di Felda Rentam, Bera, Pahang. Di TV1
saluran berita RTM dan rtmklik.rtm.gov.my. Baik, jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif dengan tajuknya Jaminan Sekuriti Makanan Malaysia bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Rafi Yusof, iaitu Pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia, malam ini jam 9 malam. Baik, ikuti sambutan Hari Peneroka Felda 2022, peringkat kebangsaan yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Lokasinya adalah di Felda Rentam, Berpahang pada 14 Julai 2022, iaitu pada hari Khamis. Waktunya adalah pada 10 pagi. Saksikan di TV1, saluran berita RTM, RTM Klik dan melalui Facebook Live Berita RTM. Baik, nak semak harga barang dan buat perbandingan harga di premis-premis berdekatan anda? Jom muat turun sekarang aplikasi Price Catcher. Aplikasi Price Catcher menyediakan kemudahan menyemak harga yang terkini. Lebih daripada 400 barangan di premis seluruh Malaysia dengan mudah dan juga tepat. Terdapat beberapa fungsi di aplikasi tersebut, iaitu terbahagi pada 6 kategori: pengimbas kod bar, bakul saya, profil pengguna, jom kongsi, brosur iklan, news watch dan juga My Peruncit. Baik, pengguna yang mempunyai sebarang maklumat berhubung salah laku oleh peniaga boleh menyalurkan aduan yang lengkap kepada pihak kementerian melalui saluran berikut, antaranya Pusat Arahan Penguatkuasaan Enforcement Command Center di talian 0388260088 atau melalui talian hotline KPDN HEP di 1-800-886-800, juga melalui aplikasi Easy EDU KPDN HEP. Juga anda boleh WhatsApp di nombor 019848 8000, 0192794317, atau anda boleh ke portal aduan eaduan.kpdnhep.gov.my atau anda boleh emailkan ke eaduan@kpdnhep.gov.my. Baik, berikut adalah antara majikan-majikan yang akan menyertai Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022. Jangan lepaskan peluang ini dan daftar sekarang di www.myfuturejobs.gov.my Palang Karya Fair. Baik, soal selidik pelaksanaan dasar waktu bekerja fleksi WBF dalam perkhidmatan awam. Semua pegawai perkhidmatan awam di peringkat agensi perkhidmatan awam persekutuan, perkhidmatan awam negeri, pihak berkuasa berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang menggunakan waktu bekerja fleksi WBF dalam aturan kerja harian dijemput untuk melengkapkan soal selidik ini bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar WBF dalam perkhidmatan awam. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Teruskan bersama kami esok jam 3.30 petang. Dengan itu, salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.